إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, malam ini kita teruskan lagi bacaan kitab kecil kita, kitab Tahsinul Bait Minasy Syaitan, karya Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Okay. Suara clear? Clear. Okey. Alhamdulillah, malam ni kita masuk ke benteng yang ke-9. Dan sebelum ni kita dah baca 8 benteng yang dicadangkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali dalam buku beliau ni. Dan malam ni ialah benteng yang ke-9. Jadi matlamat malam ni kita nak capai yang pertama, kita nak belajar cara ke-9 membenteng rumah daripada syaitan seperti yang dicadangkan oleh Syekh Wahid dalam kitab beliau ni. Yang kedua, kita akan mempelajari hadis tentang patung dan gambar seperti yang dinyatakan oleh Syekh Wahid, insya-Allah. Seterusnya, yang ketiga, kita ingin mempelajari sikap Nabi terhadap patung dan gambar seperti yang disebutkan dalam kitab ni. Kemudian yang keempat, kita akan mempelajari insya-Allah sifat malaikat. Salah satu daripada sifat malaikat seperti yang disebutkan dalam hadis yang akan kita pelajari nanti. Dan yang kelima, pengecualian pengharaman gambar. Jadi hadis yang akan kita pelajari ini ialah satu hadis yang menunjukkan bahawa membuat gambar itu dilarang, tetapi terdapat pengecualian pada pengharaman gambar yang dimaksudkan itu. Jadi kita teruskan. Okay, benteng yang ke-9 ini Syekh Wahid kata Al-Hisnu At-Tasi'u Tathhirul Baiti Minat Tasawir Wat-Tamathil. Sucikan rumah daripada patung-patung dan daripada gambar-gambar dan patung-patung. Okay. Kenapa kita perlu sucikan rumah daripada patung dan gambar? Ini ialah isi kandungan dalam muka surat 35 ini, di mana Syekh Wahid memulakan tajuk benteng ke-9, iaitu mensucikan rumah daripada gambar-gambar dan patung-patung. At-tasawir ni gambar, wat-tamathil patung.
patung-patung. Okey, Syekh Wahid berkata, Yajib alal muslim an yudhira baitihi minat tamathil illa ma warada minhu al-istithna wa huwa la'bul banat. Wajib ke atas orang Islam untuk menyucikan rumahnya daripada patung-patung, kecuali apa yang warid daripadanya pengecualian, iaitu patung mainan anak perempuan. Jadi Muslim, kita sebagai Muslim wajib, menurut Syekh Wahid, kita kena sucikan rumah daripada patung, kecuali, ni ada kecuali sebenarnya, Muslim wajib sucikan rumah daripada patung kecuali patung permainan kanak-kanak. Wa kadzalika at-tasawir illa ma kana lid-darurah ka suratul jawaz wal bitaqah wal awraq ar-rasmiyah. Demikian juga gambar-gambar yang dikecualikan ialah daripada gambar yang diperlukan, seperti contohnya gambar pasport, gambar kad pengenalan dan gambar-gambar dalam dokumen-dokumen rasmi. Contohnya kita punya resume ke, kita punya pengenalan diri. Jadi gambar yang kita letakkan di situ dikecualikan larangannya. وذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تمثال وكما ذكرنا آنفا إذا خرجت الملائكة من البيت أشت فيه الشيطان. Syekh Wahid kata, dan demikian kerana malaikat tidak masuk dalam sebuah rumah yang mana di dalamnya terdapat gambar, dan tidak juga malaikat masuk rumah yang ada patung. Wa kama dzakarna anifan, dan seperti yang kami sebutkan sebelum ini, apabila malaikat keluar daripada rumah, maka syaitan akan bermaharajalela di dalamnya. Jadi kenapa perlu sucikan rumah daripada patung dan gambar? Sebab malaikat tak boleh masuk dalam rumah yang ada patung dan ada gambar. Maka apabila malaikat tak masuk, syaitan akan bermaharajalela dalam rumah kita. Sebab tu dalam rumah kita elakkan daripada ada gambar. Dan di sini Syekh Wahid bagi tahu kepada kita ada pengecualian. Patung ada pengecualian, gambar pun ada pengecualian. Patung ini kita akan belajar pengecualiannya selepas ini, insya-Allah. Okey, pada muka surat seterusnya, Syekh Wahid membawakan sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Syekh Wahid, "Fa an Aisyah radhiyallahu anha annaha ishtarat nimraqah fiha tasawir. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-bab falam yadkhul. فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ قال ما بال هذه النمرقة ما بال هذه النمرقة فقالت اشتريتها لتقعدوا عليها وتسودها
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashab hadhihi as-suwar yu'adzabun yawm al-qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau telah membeli satu cushion, sebuah cushion. Padanya ada gambar. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, baginda berdiri di pintu dan baginda tidak masuk. Lalu Aisyah tahu. Lalu Aisyah sedar pada wajah baginda ada kebencian, ada ketidaksukaan. Yani Nabi SAW tak suka sesuatu. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah, saya bertaubat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apakah dosaku? Lalu baginda bersabda, ma balu hadhihi namruqah. Ada apa dengan kenapa ada apa dengan cushion ini? Faqalat, kenapa ada cushion ini? Kenapa ada cushion ini dalam rumah maksudnya? Lalu Aisyah berkata, saya telah membelinya supaya kamu boleh duduk di atasnya dan supaya engkau boleh jadikan ia sebagai bantal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pemilik gambar ini mereka akan diazab pada hari kiamat. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, yakni orang yang buat gambar ni, hidupkanlah apa yang engkau telah ciptakan. Hidupkanlah kalian apa yang kalian telah ciptakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita bahawa orang yang membuat gambar itu akan diazab pada hari kiamat. Hadis ini menceritakan Aisyah beli cushion bergambar. Bila Rasulullah SAW tahu, Rasulullah tak masuk rumah. Sebab baginda tak suka gambar pada cushion tersebut. Lalu baginda maklumkan bahawa pembuat gambar tersebut akan diazab di hari kiamat. Okey, seterusnya. Waqala, dan baginda berkata, ni tambahan Nabi SAW sebut lagi. Yang pertama tadi Rasulullah SAW beritahu tukang gambar akan diazab pada hari kiamat. Dan yang kedua, kenapa Nabi SAW tak suka gambar tu? Innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Sesungguhnya rumah yang padanya ada gambar, malaikat tidak masuk ke dalamnya. Jadi ada dua sebab kenapa Rasulullah SAW tak suka gambar yang ada pada cushion yang Aisyah beli. Yang pertama sebab dilarang membuat gambar. Orang yang membuat gambar akan diazab pada hari kiamat. Dan satu lagi sebab malaikat tak mau masuk dalam rumah yang ada gambar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi tamathilu aw tasawir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak masuk dalam sebuah rumah
dalam mana-mana rumah yang padanya terdapat patung-patung atau gambar-gambar. Ini hadis yang kedua. Apa dalil bahawa kita kena sucikan rumah daripada gambar dan patung? Dalil yang pertama hadis Aisyah, dan dalil yang kedua ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Wahid menyebut, wa'lam anna at-tahrim am wa syamil bi jami' anwa' as-suwar sawa kanat surah aw timthalan laha dhil aw laysa laha dhil bil yad aw bil alah. Kata Syekh Wahid, ketahuilah bahawa pengharaman ini adalah umum dan menyeluruh untuk semua jenis gambar. Sama ada gambar itu ialah gambar yang berbentuk 2D. 2D ni tak ada bayang. Macam gambar yang dilukis atas kertas. Atau timthalan. Timthalan ni patung yang berbentuk 3D. Patung lah. Yang berbentuk patung. Yang mana laha dhillun. Sama ada dia ada bayang atau tiada bayang. Sama ada dengan tangan, yang mana dilukis atau diukir dengan tangan atau dengan alat atau dengan mesin atau dengan komputer. Hadis Aisyah adalah hadis riwayat Bukhari, manakala hadis Abu Hurairah ialah riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi dalam muka surat ni Syekh Wahid beritahu kepada kita bahawa malaikat juga maklumkan bahawa baginda Nabi SAW juga maklumkan bahawa malaikat tak masuk dalam rumah yang ada gambar. Kemudian baginda juga maklumkan malaikat juga tidak masuk jika ada patung. Dan kata Syekh Wahid, pengharaman adalah umum dan menyeluruh, sama ada gambar yang berbayang atau tiada bayang, dan dibuat dengan tangan atau dengan alat. Seterusnya, atau surat seterusnya, Syekh Wahid membawa pendapat Imam An-Nawawi. Kata Syekh Wahid, qala An-Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wala farqu fi hadha kulluhu baina ma lahu dhill wa ma la dhilla lahu. Hadha talkhis madhhabuna fil mas'alah. وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم. انتهى. Syekh Wahid menukilkan pendapat Imam Nawawi, kata-kata Imam Nawawi. Imam An-Nawawi kata, dan tidak ada beza pada perkara ini, semuanya antara apa yang ada bayang dan apa yang tiada bayang. Dan ini ialah ringkas, secara ringkas, mazhabuna fi masalah. Inilah mazhab kami secara ringkas di dalam masalah ini. Ini mazhab yang dimasukkan ialah mazhab Asy-Syafi'i. Wa bi ma'nahu, dan secara maknanya, dengan maknanya, jumhur ulama juga berpendapat sedemikian. Jumhur ulama dari kalangan para sahabat dan tabi'in, dan mereka yang selepas sahabat dan tabi'in. Dan ia juga merupakan mazhab Sufyan Ats-Tsauri, yakni Sufyan Ats-Tsauri, dan mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dan selain mereka. Intaha, yakni selesai nukilan. Syekh ambil nukilan daripada Imam Nawawi, daripada wala farqu ini sampai wa ghairihi. Okey, seterusnya kita tengok muka surat seterusnya.
Wa yustathna, kata Syekh Wahid, wa yustathna min at-tahrim as-suwar allati la ruha fiha kal ashjar wal anhar wal zuru' wal jamadat wa ghairiha. Dan dikecualikan daripada pengharaman gambar yang tiada roh padanya, seperti pohon-pohon, sungai-sungai, tanam-tanaman, benda-benda yang jumud, benda-benda yang tidak bergerak dan selainnya. Apa dalil pengecualian ini? Syekh Wahid bawakan satu riwayat daripada Ibn Abbas. Fa'an Sa'id bin Abi Hasan, maka daripada riwayat daripada Sa'id bin Abi Hasan Al-Hasan, beliau berkata, qal kuntu 'inda Ibn Abbas id ja'ahu rajulun. Saya pernah berada di sisi Ibn Abbas. Ibn Abbas ini ialah ulama daripada kalangan sahabat dan beliau adalah sepupu Nabi SAW. Kata Sa'id bin Abi Hasan, saya pernah berada di sisi Ibn Abbas. Tiba-tiba seorang lelaki datang kepadanya. Lalu beliau berkata, wahai Ibn Abbas, sesungguhnya saya ialah seorang lelaki. Sesungguhnya kehidupan saya ini hanyalah daripada pembuatan tangan saya, yakni kraft tangan. Lelaki ini kerjanya buat kraft tangan. Wa inni asna'u hadhihi at-tasawir, dan sesungguhnya saya juga membuat gambar-gambar ini. Faqala Ibn Abbas, maka lalu Ibn Abbas berkata, la uhaddithuka illa ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tuhu yaqul. Saya tidak menyampaikan kepada kamu melainkan apa yang saya dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar baginda berkata, man sawwara suratan fa inna Allah mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafikhin fiha abadan. Okay. Wa laysa binafikhin fiha abadan. Apa kata Rasulullah SAW? Man sawwara suratan, sesiapa yang membuat sebuah gambar, sesungguhnya Allah akan mengazabnya sehingga dia memberi nafas kepadanya, mengeluarkan nafas, bernafas padanya. Pada gambar tu roh. Maknanya Allah akan minta dia masukkan roh ke dalam gambar tu. Walaysa binafikhin fiha abadan. Dan dia tidak akan mampu untuk memasukkan roh ke dalamnya selamanya. Faraba ar-rajulu rabwatan syadidatan. Lalu lelaki tersebut menjadi takut dengan ketakutan yang sangat sehingga sesak nafas. Faqala Ibn Abbas. Lalu Ibn Abbas berkata, Waihat. Ini macam
celaka engkau, tapi bukan celaka yang apa, yang menyebabkan masuk neraka lah. Ini satu kata-kata orang Arab. Orang Arab dia suka pakai perkataan ni, waihak. Inna in abaita illa an tasna. Jika kamu enggan untuk meninggalkan perkara ini, kecuali melainkan engkau akan memperbuat juga. Ini kalau nak buat juga gambar, fa'alaika bisyajar, maka hendaklah engkau melukis gambar pohon-pohon, gambar pokok. Wa kullu syai' laisa fihi ruh, dan semua benda yang tiada padanya roh. Maksudnya pengecualian ini ialah gambar yang dilarang ini ialah gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk yang tidak bernyawa, yang tiada roh, dibenarkan. Ada pengecualian di situ. Jadi pengecualian ini, kata Syekh Wahid, pengharaman gambar tidak termasuk gambar makhluk yang tiada roh. Kenapa Syekh Wahid kata macam tu? Sebab ada satu riwayat Ibn Abbas menasihati seorang lelaki yang kerjanya membuat gambar, yang kita baca hadis tadi. Siapa membuat gambar, Allah akan azab dia. Dan Allah, macam mana Allah azab? Allah akan suruh dia masukkan roh ke dalam gambar yang dia buat. Tapi dia memang tak boleh nak masukkan roh ke dalam gambar, walaupun dia cuba buat. Dan daripada kisah tersebut, lelaki yang kerja dia buat kraft tangan tu dan dia boleh buat gambar tu, dia jadi takut. Lalu Ibn Abbas cadangkan dia lukis pokok dan apa-apalah yang tiada roh. Jadi dia boleh lukis kecuali jangan lukis makhluk yang bergambar. Jangan lukis makhluk bernyawa seperti manusia dan haiwan. Okay. Jadi sebenarnya dalam masalah pengharaman membuat gambar ini, ulama ada berbeza pendapat. Dan Syekh Wahid berpendapat, Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, dia mengambil pendapat bahawa gambar makhluk bernyawa ialah haram. Ini pendapat Syekh Wahid. Jadi disebabkan itu Syekh masukkan dalam buku ni, dan beliau mencadangkan supaya kita bersihkan rumah, sucikan rumah daripada gambar-gambar makhluk bernyawa, supaya malaikat boleh masuk dalam rumah kita. Jadi untuk berhati-hati, kita bersihkan gambar dan patung-patung daripada rumah kita. Maknanya yang tergantung tu kita turunkan. Dan kita usahakan, kita berhati-hati bila membeli sesuatu yang ada gambar, kita usahalah supaya simpan ke, jangan ditayangkan. Jadi inilah dia benteng yang ke-9, iaitu kita sucikan rumah daripada gambar dan patung. Dan kita sebutkan tadi, bukan semua gambar dan bukan semua patung. Pengecualian patung ialah pengecualian patung mainan untuk kanak-kanak. Tapi kalau patung tu untuk orang dewasa, dia dah tak boleh, untuk orang dewasa dia dah bukan jadi mainan lah. Macam contoh teddy bear ada seorang kawan cerita, dia pernah bakar
patung teddy bear, sebab dalam tuan rumah yang ada teddy bear tu mendapat gangguan daripada syaitan dan jin. Jadi dia cerita dia bukan teddy bear yang kecil tu betul, tapi ada teddy bear yang orang dewasa punya yang besar tu tak boleh juga. Dia memang malaikat tak masuk dan akibatnya syaitan yang masuk dalam rumah kita. Jadi ini gambar cushion. Ini gambar cushion, gambar pokok. Jadi gambar pokok ni tak ada masalah, malaikat boleh masuk dalam rumah kita. Tapi kalau ada cushion yang ada gambar haiwan, itu kita kena hati-hati. Sebab Nabi SAW bagi tahu pada kita gambar cushion atau barang-barang yang ada jadi cushion atau apa-apa barang lah yang ada gambar padanya, malaikat tak boleh nak masuk dalam rumah kita. Jadi kita kena hati-hati. Dan selain daripada cushion, barang-barang yang kita beli, kita cuba elakkan daripada beli barang yang ada gambar makhluk bernyawa. Contohnya kalau nak beli tisu, kita cuba usahakan beli tisu yang tak ada gambar makhluk bernyawa. Dan yang lain-lain lah. Ini mungkin ada beza pendapat dari segi boleh ke tak ada gambar. Tapi untuk kita berhati-hati, sebab Nabi beritahu pada kita malaikat tak masuk dalam rumah yang ada gambar. Jadi untuk hati-hati, kita elakkanlah cari barang yang ada gambar makhluk bernyawa. Jadi malam ini apa yang kita dah belajar? Yang pertama, kita sudah mempelajari cara yang ke-9 membenteng rumah daripada syaitan, iaitu dengan cara menyucikan rumah daripada gambar dan patung. Dan ada pengecualian, kita sebutkan tadi, ada pengecualian, dan kita dah belajar pengecualian tentang gambar dan patung tadi. Yang kedua, mempelajari hadis tentang patung dan gambar. Ya, kita belajar, kalau tak salah kita ada 3, kita belajar hadis Aisyah, kita belajar hadis Abu Hurairah, dan kita dah belajar hadis Ibn Abbas. Okay. Dan kemudian kita juga mempelajari sikap Nabi terhadap patung dan gambar dalam hadis Aisyah tadi. Macam mana Nabi SAW tak mau masuk dalam rumah dan baginda tak suka dengan cushion yang ada gambar yang Aisyah beli tu. Ini Aisyah beli, isteri kesayangan Nabi SAW beli cushion tu. Nabi SAW tak suka. Ini Aisyah, apatah lagi kita kan. Kemudian kita juga telah mempelajari salah satu daripada sifat malaikat, iaitu malaikat dia tak suka masuk dalam rumah yang ada patung dan ada gambar. Dan kita sudah sebutkan pengecualian tadi. Dan yang kelima, pengharaman gambar, iaitu dibenarkan gambar yang kita perlukan, contohnya gambar kad pengenalan, gambar resume contohnya. Lepas tu patung untuk mainan kanak-kanak, yang mana kita ada ulama cerita sebutkan patung tu mestilah patung yang tidak dimuliakan. Maknanya kanak-kanak kalau dia main patung tu, dia hempas, dia baling, dia lempar, maknanya patung tu tidak dimuliakan. Tapi kalau patung tu kita letak sebagai perhiasan, dimuliakan, itu juga tidak termasuk dalam pengecualian. Contohnya, wallahu alam, patung Barbie, kita ada dekat rumah kita, patung Barbie, tapi tak ada kanak-kanak main pun. Ini wallahu alam boleh jadi tidak termasuk dalam pengecualian. Pengecualian itu ialah patung untuk kanak-kanak main.
Kalau kanak-kanak main, dikecualikan. Sebab Aisyah radhiyallahu anha sendiri, sebab bila masa Aisyah nikah dengan Nabi SAW, Aisyah masih muda, masih kanak-kanak, masih main lagi. Aisyah sendiri ada patung yang Nabi SAW tidak larang Aisyah bermain dengannya. Tapi hadis tu kita tak belajar malam ni ya. Kita sebutkan sahaja. Oh, ni yang lepas ni. Okay. Jadi itu saja malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.